Okay, so kita periksa fizik apa? Bila kita fizik? Selasa kan? Bila periksa fizik, hari apa? Respon. Kamu tahu tak bila periksa fizik? Selasa. Okey. Hari Selasa kan periksa fizik. Okey, so hari Selasa nanti ada kertas 1 dengan kertas 2. Okey, so kertas 1 40 soalan. Okey, 40 soalan objektif. Cikgu akan bagi Google dalam bentuk Google Form lah. So kamu jawablah dalam Google Form. Okey, yang kertas 2 ni, cikgu nak kertas 1 tak ada masalah kan. Soalan objektif je kan. Boleh ni je kan. Kamu fikir je lah. Pandai-pandai lah kamu jawab kan. Sebab boleh tembak je kan. Soalan objektif. Okey, yang kertas 2 ni, dia ada bahagian A. Bahagian A ada berapa soalan bahagian A? Soalan dia adalah 1 hingga 1 hingga berapa Sekejap. 5, 6. 1 hingga 8. Okey. Bahagian A ada 1 hingga 8 soalan struktur. Lepas tu bahagian B. Bahagian B ada 2, dia soalan esei bahagian B ni esei. So dia ada 2 pilihan. Pilihlah salah satu. Bahagian C pun esei juga. Esei, bahagian C tak ada pilihan. So kamu kena jawab jugalah. Nak tak nak kena jawab juga bahagian C, esei. Okay, dia nampak je macam esei tapi dia bukanlah esei macam bahasa Melayu buat karangan. Tak. Dia jawab, dia ada cara nak jawab esei. Sebab tu cikgu nak buat teknik jawab supaya kamu tak jawab mengarut-ngarut nanti. Okey, untuk bahagian A kan dia ada 8 soalan. Okey, soalan 1 hingga 4 dia tentang konsep fizik. So kalau tak baca memang tak boleh lah nak jawab kan. Okey, itu soalan 1 hingga 4. Okey, kat mana kita boleh skor untuk bahagian A? Bahagian A pun kita boleh skor juga walaupun tak baca sangat fizik, kita boleh juga skor untuk bahagian A iaitu soalan nombor 5. Sebab tu cikgu bagi nombor 5 soalan nombor 5 dengan soalan nombor 6. Okey, sebab dia ni je soalan tentang logik je. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. So untuk soalan 5, 6, 7, 8 ni kamu boleh skor untuk bahagian A. Sebabnya soalan dia senang je. Dia macam level budak tadika je. Sebabnya soalan nombor 5 dengan 6 ni dia ada perbandingan. Kamu tahu kan perbandingan tu apa? Banding, compare. Okay, compare, banding. Contohnya macam soalan nombor 5 ni kan. Okay, bermula dia tanyalah apa maksud detik. Mungkin ada yang tak tahu kan. Okay, tak kisahlah ini. Tapi kat sini dia ada soalan bandingkan. Okay, at least dia punya perbandingannya ada 3. So kalau ada 3 perbandingan boleh dapat 3 markah. Okay. 3 markah untuk perbandingan. Okay, contohnya. Bandingkan jarak PQ dan RS. Cuba tengok. Jarak PQ dengan jarak RS. So macam nak bandingkan? Siapa nak try? Jarak PQ kecil ke besar? Kecil. Kecil kan? So kamu boleh jawab jarak PQ kecil daripada RS. Inilah soalan perbandingan. Okey? Kamu bila bandingkan kena guna mata tengok guna mata tengok betul-betul. Okey, sebab dalam fizik dia punya gambar, cara dia bagi gambar rajah memang dia buat gambar rajah untuk sampaikan maklumat dia akan tunjuk ada beza dia. Okey. So jarak PQ kecil daripada RS. Okey. Okey, lagi satu kan.
Cikgu tak nak kamu buat perkataan ni. Mungkin ada setengah orang je suka buat ni kan. Jarak PQ lebih kecil daripada RS. Kan ada perkataan lebih pun boleh juga. Tapi cikgu risau kamu terbuat macam ni. Kamu nak cakap ni. Kamu nak buat jarak PQ lebih kurang. Lebih kurang daripada RS. Kalau kamu buat perkataan lebih kurang, salah. Sebab apa? Sebab lebih kurang ni dia ada dua maksud. Lebih ke kurang. So nak selamat, kamu janganlah buat perkataan lebih. Okay, buat je. Jarak PQ kurang. Okay, ataupun jarak PQ kecil. Kecil daripada RS. Sebab cikgu tak nak kamu terbuat lebih kurang kan. Ada setengah orang dia buat lebih kurang. So lebih kurang dah ada dia dua maksud. Lebih ke kurang. Ada setengah budak dia buat lebih sedikit. Lebih sedikit pun ada dua maksud juga. Lebih ke sedikit kan dah salah. Kat situ dah rugi markah kan. So kita tak nak rugi markah. Kita nak markah. So bila nak markah jangan buat benda-benda yang macam ni lah. Kena nak selamat jangan buat perkataan lebih. Okay. Walaupun ayat dia tak sedap kan. Jarak PQ kecil daripada RS. Tak sedap tak kisahlah ayat dia. Janji jawapan kamu tu boleh dapat markah. Faham ke maksud cikgu ni? Faham Ustazah. Okay. Lepas tu, okay, mungkin ada setengah budak pula dia suka jawab macam ni pula. Jarak PQ kecil, manakala jarak RS besar. Macam tu pun tak boleh. Sebab itu bukan perbandingan, itu namanya apa? Itu namanya nyatakan. So, dia bukan nak suruh nyatakan, dia nak suruh bandingkan. So bila bandingkan, kena ada kata macam ni lah. Okay. Dari kecil daripada. Okay. Besar daripada. Itulah pembandingan. Okay, next. Masa untuk bergerak dari PQ dan juga RS. Masa untuk bergerak. Ni pita detik pita masa ni. Okay, masa untuk PQ dengan masa untuk RS. Okay, bandingkan. Adakah masa dia? Okay. Siapa ingat dulu? 1 detik berapa saat? 0.02 saat. 0.02 saat kan. 1 detik tu maksudnya kan jarak antara 2 titik. Ni kan. Macam ni. Ni kan ni titik. So ni jarak antara 2 titik ni kita panggil detik lah. Okay, detik. Okay. Jarak antara 2 titik. Jarak antara 2 titik. Ni kita panggil detik. Dah boleh jawab dah yang ni. Apa maksud 1 detik? 1 detik ialah jarak antara 2 titik. Bukan jarak. Sela masa. Sela masa antara 2 titik. Okay, sela masa antara 2 titik. Okay. So kalau kat sini 1 detik kan dia 1 detik kan 0.02 saat kan. 0.02 saat. So kat sini pun 0.02 saat. Yang ni pun 0.02 juga. Okay, ini pun 0.02. Kat sini pun 0.02 saat. Walaupun titik dia ada yang dekat, ni dekat, yang ni jauh. Tapi dia punya sela masa dia sama 0.02 saat. Jadi apa jawapan untuk yang ni? Masa untuk PQ dengan RS? Sama. Ya, sama. Okey. Jadi masa PQ dan RS sama. Okey. Okey, next. Okey, laju purata pula. PQ dan RS. Okey, laju purata. Sebenarnya kalau laju purata tu tak payah kira pun tak apa Kamu boleh ikut logik je. Okay, antara PQ dengan RS, agak-agak kat mana dia laju? Kat mana troli tu laju? PQ ke RS? RS. Ya, RS laju troli di RS ni dia lebih laju sebab tu lah dia punya titik dia jauh-jauh. Sebab dia tak sempat nak buat titik. Kan kita dah buatkan eksperimen ni. Kalau troli tu terlampau laju, dia tak sempat nak buat titik sebab tu titik dia jauh-jauh. Tapi kalau macam PQ ni, troli dia tengah slow. So bila dia tengah slow, dia tengah perlahan, dia sempatlah nak buat titik-titik dia dulu kan. Sebab tu nampak dekat-dekat.
Yang kalau jauh-jauh tu dia terlampau laju sampai dia tak menyempat nak buat titik. So kat sini sebenarnya laju ni laju, kat sini perlahan. Okey, ataupun kalau kamu macam tak sure kan, boleh je kamu nak kira. Kira je lah 10 cm bahagi dengan 0.02 saat. Berapa? 10 bahagi 0.02. Okey, dia tak ada kalkulator pula. Bagikan 10 bahagi 0.02 berapa? Ada di sini sekejap. 10 bahagi. 500. Okey. 500 kan? Kamu dapat 500 cm saat -1. Kalau kat sini 2 cm bahagi 0.02. 2 bahagi 0.02. Dapat 100. 100 kan? Okey, so kat sini dah tahu kan yang dekat ni pada di LS ni dia punya laju je tinggi. Okey, di PQ laju dia rendah. So kita bolehlah buat dia punya perbandingan iaitu laju purata apa? LS laju purata LS tinggi daripada PQ. Okey, tinggi daripada PQ. Dah 1 markah. Ni 1 markah. Dah dapat 3 markah. Inilah soalan perbandingan, senang tak? Senang. Okey, lepas dah buat senang je kan. Ni cara nak kutip markah untuk kertas 2. Okey. Okey, kemudian lepas dah buat perbandingan, dia akan tanya hubungan. Apa benda hubungan tu? Okey, hubungan tu maksudnya macam ni Hubungan, cara nak jawab hubungan semakin bertambah ataupun berkurang. And then semakin bertambah atau berkurang. Okey. So kamu pilih. Dia nak apa? Hubungan jarak antara 2 titik dengan laju purata. Okey, jarak antara 2 titik. Ni kan tadi kan. Jarak antara 2 titik ni dengan laju purata. Okey. So, bila kamu dah buat perbandingan, mesti kamu boleh buat dia punya hubungan dia. Jadi semakin apa? Semakin kamu nak buat apa? Bertambah ke berkurang? Kalau kamu okey. Kejap, tak apa, cikgu buat sikit jadual lah supaya kamu nampak. Sekejap yang ni apa tadi? Ni PQ, ni RS. Sekejap, mana tadi? Kadang-kadang dia setengah budak perbandingan dah betul, lepas tu hubungan dia salah. Sebab dia careless. Cari kertas. Okey. So ni PQRS. Okey, tadi apa tadi? Tadi jarak kan? Jarak antara 2 titik, dengan laju laju purata. Okey, tadi kalau PQ jarak antara 2 titik dia rendah. Lepas tu RS jarak antara 2 titik dia besar kan, besar. Lepas tu yang laju purata pula, kalau PQ laju purata dia rendah. Lepas tu kalau RS laju purata dia tinggi. Okey, kalau buat jadual nampaklah clear sikit kan. Okey. Jadi so semakin apa okay, kalau kau nak buat yang ni kan. Yang ni yang rendah ni, so semakin berkurang jarak antara 2 titik, semakin berkurang laju purata. Okey. Semakin berkurang jarak antara 2 titik, semakin berkurang laju purata. Inilah hubungan cara nak jawab hubungan. Ataupun kamu boleh buat, kalau nak buat yang ni, semakin bertambah jarak antara 2 titik, semakin bertambah
laju purata. Ini mesti ada perkataan semakin. Ataupun kamu nak buat semakin besar jarak antara dua titik, semakin tinggi laju purata pun boleh. Janji ada perkataan semakin ni. Faham ke? Faham. Cikgu tak nak kamu buat macam ni hubungan dia berkadar terus. Tak boleh. Walaupun maksud dia sebenarnya sama, tapi tak boleh sebab hubungan berkadar terus ni ataupun ada yang buat apa hubungan berkadar langsung kan. Berkadar langsung. Ni tak boleh juga walaupun maksud dia sama tapi tak boleh sebab ini khas untuk hubungan graf sahaja Kalau soalan graf boleh jawab berkadar terus jarak antara dua titik berkadar terus dengan laju purata. Tu boleh kalau soalan tu tentang graf. Tapi ni bukan graf. Okey, dia bukan graf. So bila bukan graf kena buat perkataan semakin. Siapa buat hubungan macam ni berkadar terus, berkadar langsung ni, ni cikgu reject. Tak ada markah. Okey, faham ke ni? Boleh? Boleh. Faham Zazah. Okey. Sekejap ni. Semakin berkurang jarak antara dua titik berturutan. Kena buat ni berturutan. Ni pun tak boleh careless juga. Dia kena ikutlah betul-betul dia punya soalan. Okey, next. Okey, dah buat soalan perbandingan, dah buat hubungan. Okey, lepas tu ni macam biasalah hitungkan laju purata ni. Okey. Ingat lagi tak macam nak hitung hak laju purata ni? Hak laju V sama dengan apa? Jarak bahagi masa kan? Ke sesara bahagi masa? Sesara bahagi masa kan V sama dengan S per T. Okey. So hal laju. Kalau yang jarak tu kalau laju kan, kalau laju jarak bahagi masa. Okey, kalau hal laju sesaran bahagi masa. Okey, so kita tengok jumlah sesaran. Okey, jumlah sesaran. So kita ada berapa detik, berapa pita? 1, 2, 3, 4, 5. So kamu kira lah pita ni. Okay, pita ni berapa dia punya panjang dia? 2 cm. Yang ni berapa ni? Respon 3. 3, yang ni 4, ni 6, yang ni 10. Jadi jumlah dia berapa? Tambahkan semua. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 10. Mana tadi? 2 tambah 3, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 10. 25. Okey, 25. 25 cm. Okey, 25 cm. Per dengan masa dia pula. Berapa jumlah masa? Okey, sebab dia nak purata purata. So jumlah panjang ni, jumlah sesaran ni bahagi dengan jumlah masa lah. Okey. So masa. Macam nak kira masa? Ni kat sini ada berapa titik? Kat sini dia kata kat sini dia kata 5 detik. So 5 detik 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik. Ni pun 1, 2, 3, 4, 5. Semua 5 lah. Okey, semua 5 detik. Kat celah tu kan, 5 detik. Okey, 1 detik. 1 detik berapa saat? 0.02. 0.02 saat. So kalau 5 detik 0.5 darab 0.02. 0.1 saat. Jadikan pita yang ini 0.1 saat. Pita yang ini pun 5 detik juga kan. So 0.1 saat. Yang ni pun sama juga 0.1 saat. Yang ni pun 0.1 saat. Yang ini pun 5 detik juga kan. 0.1 saat. Jadi berapa semuanya jumlah masa dia? Tambah 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1 tambah 0.1. Berapa? Tambahkanlah. Berapa semua ni? 0.5. 0.5 saat. So 25 bahagi 0.5 dapat? 50. 50 cm. Unit dia apa? Sentimeter?
-1. Saat -1. So inilah dia kata hitung kan. Bila hitung kamu kena kira lah. Okay, bila kena kira. So mana markah dia? Ni markah dia 25 cm 1 markah, 0.5 saat 1 markah, 50 cm saat -1. Mesti ada unit 1 markah, 3 markah. Dia bukan suruh kamu buat ayat, terangkan. Dia tak, hitung tu maksudnya kira. Okay, kira. Sebab budak form 5 dia jawab macam mana? Dia buat ayat. Tak apa benda ayat dekat sini. Dia tengok dia 3 line, dia buat ayat karangan kat sini. Bukan Okay. Next. Okay, tadi apa lagi? Tadi nombor 5 kan cikgu kata perbandingan boleh dapat 3 apa ni sesenang kan boleh dapat markah. Nombor 6 pun ada juga perbandingan. Okay. Walaupun kamu tak tahu kan. Tak tahu tak baca apa ni, tak tahu macam nak jawab ni maksud muatan haba tentu. Tak apa, buatlah yang perbandingan ni. At least dapat markah. Okey, bandingkan suhu sup dalam periuk logam dan juga periuk tanah liat selepas 5 minit. So bila banding, make sure buka mata, tengok betul-betul. Selepas 5 minit. Bagi cikgu jawapan selepas 5 minit apa dia punya perbandingan dia? Suhu dalam periuk logam dengan periuk tanah liat ni. Apa? Respon. Suhu periuk logam tinggi. Suhu sup dalam periuk logam. Tinggi. Tinggi lagi. Lepas tu tinggi. Tinggi je lagi. Daripada periuk tanah liat. Periuk tanah liat. Mesti ada buat perbandingan. Kamu tak boleh jawab macam ni Suhu sup dalam periuk logam tinggi. Macam ni je tak boleh. Dia kena daripada. Itulah kita panggil pembandingan. Banding kan? Banding. Tinggi daripada apa ni? Daripada periuk tanah liat. Kan perbandingan 1 markah. Okey. Kita kena kutip markah. Mana yang senang kita kutip markah. Okey, lepas tu bandingkan muatan haba tentu. Okey, yang ini memang tak adalah. Tak boleh nampak lah dalam gambar ni. Yang ini kena tahu jugalah sebenarnya. Okey, ingat lagi kan muatan haba tentu. Kalau muatan haba tentu rendah, cepat panas ke lambat panas? Cepat. Ya, cepat panas. So, yang mana muatan haba tentu rendah? Periuk logam ke periuk tanah liat? Logam. Okey, logam So, yang ni muatan haba tentu dia rendah. Sebab tu dia cepat panas suhu dia cepat naik. Yang ni periuk tanah liat ni muatan haba tentu dia tinggi. Lambat nak naik suhu dia sebab nak capai haba dia nak panas tu kena capai haba yang banyak sangat. Okey, tinggi. So dia lambat panas lah. Okey, dia lambat panas. Jadi kat sini kita bolehlah buat perbandingan dia muatan haba tentu periuk logam, muatan haba tentu periuk logam rendah daripada periuk tanah liat. Okey, daripada periuk tanah liat. Okey. Bila dah buat perbandingan, dia akan tanya hubungan. Hubungan tu yang mana? Hubungan yang ada perkataan ni semakin. So dia kata apa ni? Nak hubungan antara peningkatan suhu sup dengan muatan haba tentu periuk. Okey, siapa nak try? Semakin. Semakin apa? Semakin. Semakin apa? Kalau susah, kamu buat jadual. Kat mana-mana kan jadual. Baru nampak kot kalau buat jadual. Okey, jadual tadi apa tadi? Tadi yang ini periuk logam. Periuk logam. Lepas tu yang ini periuk
tanah liat. Lepas tu dia punya aspek dia. Ni peningkatan suhu, SOP. Lepas tu yang ni muatan haba tentu. Okey, tadi perbiok logam peningkatan suhu SOP dia tinggi kan? Tinggi. Yang tanah liat tu rendah. Yang muatan haba tentu pula, yang perbiok logam tadi tu apa? Rendah. Yang tanah liat tadi tinggi. Dah, cikgu dah buat jadual dah. Okey, buat dia punya hubungan dia. Semakin tinggi peningkatan suhu SOP, semakin rendah muatan haba tentu. okey. Semakin tinggi peningkatan suhu SOP, semakin rendah muatan haba tentu. Okey. Inilah hubungan. Ataupun kamu boleh buat semakin rendah peningkatan suhu SOP, semakin tinggi muatan haba tentu pun boleh. Yang penting ada perkataan semakin, okey. Yang jadual ni kamu boleh buat kat tepi-tepi dia kan. Conteng je kat tepi-tepi ni supaya nampak lah. Kan lebih jelas. Okey. Kan dah dapat markah. Tengok. 2 markah kot. Banyak tu 2 markah. Kan daripada kosong kan. Okey. Next. Okey, siapa nak try jawab ni? Apa maksud muatan haba tentu? Tentu ni maksudnya benda yang dah diukur lah Tentu tu maksudnya 1 kg. 1 kg bahan. Kan? Okey, siapa nak try? Apa maksud muatan haba tentu? Muatan haba tentu ialah ialah apa? Kuantiti haba yang diperlukan. Kuantiti haba. Okey, kuantiti haba. Kan muatan haba mestilah kuantiti haba. Yang diperlukan Untuk menaikkan suhu. Untuk menaikkan suhu. Okey, untuk menaikkan suhu. Tentu ni 1 kg bahan lah kan. 1 kg bahan sebanyak berapa darjah Celsius? Dah ada jawab kat sini. Sebanyak 1 darjah Celsius. Okey, inilah masuk muatan haba tentu. Okey. Okey. Apa lagi Okey, siapa nak try fikir? Nyatakan satu kuantiti fizik yang lain yang perlu ditetapkan untuk memastikan hubungan dalam B3 ni adalah betul. Semakin tinggi peningkatan SOP, semakin rendah muatan haba tentu. Ataupun tak, sebenarnya kan ayat-ayat yang betul kamu kena buat yang muatan haba tentu dulu semakin rendah muatan haba tentu, semakin tinggi peningkatan SOP. Ni cara buat ayat dia betul. Tapi kalau kamu buat ni, apa ni? Semakin tinggi peningkatan SOP, semakin rendah muatan haba tentu. Dia tak kisah dalam fizik, pemakahan dia tak kisah, terbalik pun tak apa Walaupun ayat jelas sepatutnya sepatutnya kamu kena ceritakan dulu kan pasal muatan haba tentu ni, barulah cerita pasal suhu. Itulah cara buat yang betul. Tapi kalau kamu terbalik kan, dia tak kisah, dia dapat markah kat sini dia macam baik hati sikit Tak adalah terlampau strict. Terbalik pun tak apa ayat dia. Janji hubungan dia betul. Faham ke maksud cikgu? Faham ke? Faham. Okey, tapi kalau kamu nak tunjuk macam pandai sikit, kamu buatlah dulu kan muatan haba tentu. Explain pasal muatan haba tentu, baru explain yang peningkatan SOP. Tapi tak kisahlah kan, janji dapatlah markah. Okey. 1 bukan 1 berapa markah ni? 2 2. Okey. Ni nyatakan kuantiti fizik yang perlu ditetapkan untuk memastikan ni eksperimen ni betul. Kat sini dia dah kata Dia dah kata apa? Dia kata dia guna jisim yang sama kan. Jisim SOP yang sama. Lepas tu
kadar haba yang sama juga. Okey, selain daripada yang dua ni, apa lagi yang perlu sama? Siapa boleh fikir? Siapa nak try? Selain daripada dua tu, apa lagi yang kena sama? Oh, tapi kamu tak belajar tajuk tekanan lagi Okay, kamu tahu tak kalau kita masak air, kita didihkan air, didihkan sup kat puncak gunung, kan kamu panaskan kat puncak gunung ni, dia akan cepat panas. Dia cepat didih, dia akan cepat didih. Kamu tahu tak pasal ni? Tak. Tak tahu. Kalau kamu pergi hiking ke apa kan, kalau kamu nak didihkan air, kat puncak gunung ni dia lagi cepat didih. Okay, cepat didih sebab puncak gunung ni tekanan atmosfera dia apa? Rendah ke tinggi? Tinggi. Oh, tinggi Okay, ni puncak gunung. So kan lapisan udara, okay, ni lapisan udara. Okay, bandingkan puncak gunung dengan kaki gunung. Mana lagi sikit lapisan udara dia? Puncak gunung ke kaki gunung? Dia punya lapisan udaranya. Lapisan udaranya daripada sini sampai ke langit lah kan. Langit atas tu, okey. Mana lagi sikit lapisan udara? Puncak gunung ke langit ke ataupun kaki gunung ke langit? Puncak. Puncak gunung. Kan, puncak gunung ke langit ni lapisan udara dia sikit. Okey, kalau di kaki gunung, kan kat bawah kan kaki gunung. So lagi bawah lagi banyak lah lapisan udara dia, betul tak? Kalau puncak gunung lapisan udara dia sikit. Jadi bila lapisan udara dia sikit, tekanan atmosfera dia pun sikit. Tekanan atmosfera dia rendah. Okey. Jadi di puncak gunung tekanan atmosfera dia rendah. So bila dia rendah, maksudnya kan, contohlah cikgu bagi tekanan atmosfera di puncak gunung ni, contoh cikgu bagi 10 kilo Pascal. Lepas tu kalau kaki gunung cikgu bagilah 1000 kilo Pascal. Okey, maksudnya kan bila kamu nak didihkan air, air tu mesti nak kena tukar kepada gas kan, kepada wap. Udara kan. Gas lah nak tukar kepada gas. Jadi, tengoklah di puncak gunung kan tekanan atmosfera dia 10 kilopascal je. Jadi, daripada air nak tukar ke gas, cepatlah kan. Sebab 10 je, dah 10 kilopascal je dia dah tukar dah kepada gas. So, dia cepat. Berbanding dengan kaki gunung, nak kena tunggu apa sampai 1000 kilopascal baru tukar kepada gas. Sebab tu kat sini dia lambat dia lambat nak tukar wap. Kat puncak gunung dia cepat nak tukar wap. Sebab itulah di puncak gunung dia cepat didih. Faham ke benda ni? Respon. Faham kan? Tapi itulah kamu tak belajar tajuk tekanan lagi. Tekanan dalam tajuk form 5. Tapi sebelum ni tekanan dalam form 4. So tak tahulah kenapa tiba-tiba tekanan masuk form 5. So tapi tak apalah. Satu markah je kan. Tapi itulah dia jadikan kalau kamu didihkan air di puncak gunung, dia akan lagi cepat didih sebab tekanan atmosfera dia rendah. Jadi air dia cepat nak tukar kepada wap. Okey, so dia cepat didih. Jadi bila nak buat kuantiti fizik yang perlu ditetapkan untuk buat eksperimen ni, make sure bila kamu buat eksperimen ni, dua-dua eksperimen ni, dua-dua periuk kamu kena buat di tempat yang sama jangan satu buat kat kaki gunung, satu buat dekat puncak gunung. Lainlah keputusan dia. So kat sini yang perlu di-maintainkan, yang perlu yang perlu ditetapkan adalah tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera perlu ditetapkan. Kalau buat di kaki gunung, eksperimen tu mesti buat di semua ni dekat kaki gunung. Macam rumah kita semua ni di bahagian kaki gunung lah, okey. Di aras laut. Di aras laut, kaki gunung lah. Okey, di aras laut. Okey. Tu soalan 5 dengan 6 perbandingan. Lepas tu apa lagi yang cakap Okey, kita pergi soalan ni pula. 7 dengan 8 ni. Okey, 7 dengan 8 dia bukan perbandingan. Dia nak kamu pilih apa yang kamu nak. Contoh dia macam ni dia ada soalan pengubahsuaian. So cara nak jawab pengubahsuaian ni macam mana? Fikir logik je. Okey. Sekejap Ni tentang apa ni? Okey, kita try jawablah sikit ni.
Kenapa bola golf ni kemik? Rajah 71 menunjukkan sebatang kayu golf menghentam sebiji bola golf. Okey, rajah 7.2 menunjukkan bola golf ni kemik. Kenapa dia kemik selepas hentaman? Ni daya apa nama dia ni? Respon. Siapa ingat daya apa? Apa nama daya yang menyebabkan bola ni kemik? Dah, seorang pun tak tahu. Apa nama daya dia? Daya